主内，亲爱的弟兄姐妹们，平安， Shalom semua jemaat yang terkasih. 平安！ Shalom. 感谢上帝带领我们进入今年的12月。 Kita bersyukur Tuhan sudah memimpin kita memasuki bulan ke-12 di tahun ini. 按照教会的年历，今天是我们进入所谓的来临节，还是降临节？ Menurut kalender dari gerejawi kita minggu ini adalah memasuki minggu Advent yang kedua. 我们今天的题目，主要的题目就是有关一个新晨，我们从挂历的生活离开挂历的生活，进入一个属天的平安。 Tema kita pada pagi hari ini adalah suatu perjalanan dari kekhawatiran menuju kedamaian. 我们要看一段的经文，就是路加福音第1章39到45节。 Kita akan membaca bersama-sama dari firman Tuhan Lukas yang pertama ayat yang 39 hingga 45. 我们还没有读经之前，我们先做一个祷告。 Kita berdoa bersama-sama. 天父，我们感谢你， Tuhan Yesus, kami mengucap syukur 今天我们能够来到你的面前，是你的恩典。 karena kami bisa datang di hadapan-Mu oleh karena anugerah Tuhan. 我们已经唱诗赞美你的名， Kami sudah memuji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. 现在我们要聆听上帝的话语， Kami sudah menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. 求上帝向我们说话， Kiranya Tuhan berbicara kepada kami. 高摩你两位仆人， Berkati kedua hamba-Mu 也高摩每位听到的弟兄姐 dan 妹 juga 们。 urapi setiap pendengar firman-Mu. 祷告感谢奉主耶稣基督的名， Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 请翻开路加福音第1章39到45节， Kita buka bersama-sama Lukas pertama ayat 39 hingga 45. 我们单单用印尼文来念，就是路加福音第1章39到45节。 Kita hanya akan membacakan dalam bahasa Indonesia. Lukas 1 ayat 39 hingga 45 demikian bunyinya. Beberapa hari kemudian berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." 我们读经到这里。 Demikian pembacaan firman Tuhan. 今天我们进入这个降临期来临节第2个礼拜。 Kita memasuki minggu Advent yang kedua. 降临期在它的印尼文就是 Advent，Advent 的意思就是来临主耶稣基督的来临。 Advent artinya kedatangan, yaitu kedatangan Kristus. 旧约的信徒等候主耶稣基督，就是弥赛亚的来临。 Pada zaman perjanjian lama mereka menunggu akan kedatangan Mesias. 在当圣诞节的时候，耶稣基督弥赛亚已经来到世界上， Sehingga waktu Natal, Kristus Mesias itu sudah hadir, sudah datang. 应验了上帝在旧约的应许。 Ini sudah mengabulkan apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. 我们新约的信徒，我们也是今天在等候。 Kita pada zaman sekarang ini juga menanti. 等候主耶稣基督的来临。 Kita juga menanti akan kedatangan Tuhan. 耶稣基督第2次会来到世界上， Kristus akan datang untuk kedua kalinya. 来迎接我们信他的人。 Untuk menyambut kita yang sudah percaya kepadanya. 所以，当我们进入降临节的时候，我们学习到2件事情。 Sehingga ketika kita masuk dalam minggu Advent, kita akan belajar tentang dua hal. 第一件就是主耶稣基督必定第2次的再来。 Hal yang pertama bahwa Kristus itu pasti akan datang untuk kedua kalinya. 因此，我们要准备好心， Sehingga kita harus menyiapkan hati kita. 因为主耶稣基督随时会来到世界上， Karena Kristus akan datang kapan saja. 他会拯救相信他的人， Dia akan menyelamatkan setiap yang percaya kepadanya. 他会刑罚不信他的人。 Dan juga akan menghukum setiap mereka yang belum percaya 请问 kepadanya. 你预备好心了没有？ Apakah Anda semua sudah mempersiapkan hati? 如果主耶稣基督今天晚上来，
Bagaimana jika Tuhan pada malam hari ini sudah datang? 你准备好心了没有？ Apakah Anda sudah menyiapkan hati? 第二， Bagian yang kedua, 我们肯定耶稣基督第二次会再来， kita percaya dan pasti akan kedatangan Kristus yang 那 kedua 个成为 kalinya. 我们在生活里面的力量， Dan itu akan menjadi kekuatan bagi kita dalam kehidupan 使我们 kita. 知道我们活在世界上是暂时的。 Karena kita tahu kita hidup di dalam dunia ini hanya sementara. 我们有成功，我们有富乐是暂时的， Kita memiliki kesuksesan ataupun kesusahan, 我们失败，我们痛苦也是暂时的。 kegagalan kita, penderitaan kita pun itu hanya sementara. 但是最主要的，耶稣基督他会给我们力量。 Yang terutama Tuhan akan memberi kekuatan bagi kita. 当我们等候耶稣基督的时候， Ketika kita menanti akan kedatangan Tuhan, 我们知道耶稣基督肯定会再来， kita percaya dan pasti bahwa Tuhan Kristus akan datang untuk kedua kalinya. 成为我们的力量，面对克服我们生活里面的挑战。 Menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi setiap pergumulan hidup. 我们生活里面其中一个挑战就是面对生活游历的挑战。 Kita dalam kehidupan memiliki tantangan, yaitu rasa khawatir. 好像我们今天的主题， Seperti tema kita pada hari ini, 我们能够离开我们生活里面的游历， kita bisa meninggalkan, melepaskan rasa khawatir dalam hidup kita 进到在耶稣基督里面的永远的平安。 dan masuk ke dalam damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. 其实我们活在这个世界上， Kita hidup di dalam dunia ini, 没有一个人没有游历的， semua tuh tidak ada yang terlepas dari rasa khawatir. 我们每个人都有游历， Setiap orang pasti memiliki kekhawatirannya. 是吗，弟兄姐妹们？ Apakah benar semuanya 你今天 jemaat? 坐在这边， Hari ini Anda duduk di sini, 可能你的心在游历， mungkin hati Anda penuh dengan rasa 在 khawatir. 惧怕， Anda penuh rasa ketakutan, 包括我在里面。 begitu juga dengan saya sendiri. 当我准备这篇讲章的时候， Ketika saya sedang mempersiapkan teks naskah khotbah 我要 ini, 教导会友不可以游历， Musa mengajarkan untuk jemaat untuk tidak perlu merasa khawatir. 但是我心里有一点游历。 Tetapi saya sendiri dalam hati juga memiliki khawatir. 游历我的讲章，我所讲的道不会带给会友造就。 Naskah yang sudah saya siapin, khotbah yang sudah saya siapin, apakah bisa menjadi berkat? 所以这个就是我们生活的事实。 Ini adalah kenyataan dalam hidup kita. 什么是游历？ Apa itu rasa khawatir? 游历就是太过分的惧怕。 Rasa khawatir itu adalah ketakutan yang berlebihan. 我们在生活里面有很多的惧怕， Di dalam kehidupan kita banyak sekali ketakutan. 基本上我们对惧怕有3个态度。 Pada dasarnya kita memiliki 3 sifat dasar ketakutan. 第一个态度就是正常的态度， Ketakutan yang pertama adalah ketakutan yang wajar. 就是明天你又动手术，你今天晚上会惧怕，那个是正常的。 Misalnya besok Anda akan mengalami sebuah operasi dan sekarang Anda merasa takut, itu adalah hal yang normal, hal 你 yang 在 wajar. 银行的钱已经用完了，你怕明天没有饭吃，那个是正常的惧怕。 Tabungan Anda berkurang, habis, Anda merasa takut, besok mau makan apa, itu adalah rasa takut yang normal. 这个是正常的惧怕。 Ini adalah rasa takut yang normal. 但是在世界上有第二种的人， Di dalam dunia ini ada orang yang kedua, 所谓漠不关心的，就是阿住大阿住的人， ada orang yang mempunyai sifat acuh tidak acuh. 他不管不睬生活发生什么事情， Dia tidak peduli apa yang terjadi. 他什么就不怕。 Dia apapun tidak takut. 他这个口袋的钱已经用完了，他还是一直去买东西，不需要的东西。 Dia sudah tidak memiliki uang tetapi dia masih ingin belanja dan belanja. 还是一个学生， Ataupun seorang siswa, 他知道明天要考试， dia besok menghadapi ujian. 但是晚上还是玩这个 games 玩到2点早 Nah, 上 dia，masih main game sampai jam 2 malam. 这个就是叫做漠不关心的人。 Ini adalah orang yang tidak peduli, orang yang acuh dan tak acuh. 第3种的人呢， Jenis orang ketiga, 就是太过度惧怕的人， orang yang ketakutan berlebihan. 这个就是叫做有忧虑的人。 Ini adalah orang yang memiliki rasa 其 khawatir. 实他还有很多钱， Dia memiliki banyak 但 uang, 是他怕明天没有饭吃。 tetapi dia takut besok gak bisa makan. 还有很多学生， Ataupun pelajar-pelajar, 当他们接这个成绩单的时候， ketika mereka menerima hasil rapot, 他们怕什么？
Apa yang mereka takutkan? 怕不升级。 Mereka takut akan tidak naik kelas. 其实，在世界上不升级的人不到1%， Sebenarnya di dalam dunia ini yang tidak naik kelas itu hanya 1% 但是 saja. 98%的学生怕不升级， Tetapi 90%-nya itu semuanya naik kelas. 这个就是叫做忧虑。 Ini adalah khawatir. 好像刚才我说的， Seperti yang saya sebutkan, 世界上没有一个人没有忧虑。 yang saya sebutkan bahwa setiap orang tidak akan terlepas dari rasa 我 khawatir. 再次问你，你今天为什么忧虑？ Saya ingin bertanya, apa yang Anda khawatirkan? 在更重要的，我们怎么样把忧虑离开忧虑，进到上帝里面的平安？ Yang terpentingnya bagaimana kita mengubah rasa khawatir itu ke dalam damai sejahtera 我们要 Tuhan. 从今天的经文里面学习。 Di dalam teks pada pagi hari ini kita akan belajar 这个经文的背景就是天使来到玛利亚， latar belakang dari teks pada pagi hari ini. Malaikat datang kepada Maria. 报告她会因着圣灵的工作怀孕。 Dia memberitakan bahwa Maria akan hamil karena karya Roh Kudus. 玛利亚还没有结婚， Maria itu belum menikah. 也是没有跟任何一个男人发生关系， Dia juga tidak pernah berhubungan dengan laki-laki 所以她 manapun. 知道她不可能怀孕。 Sehingga dia tahu bahwa dia tidak akan hamil. 在她彷徨的时候， Di tengah kekhawatiran, kegalauan 她 dia, 就问天使说 dia bertanya kepada malaikat. 这个什么回事？为什么我会怀孕？ Dia bertanya, apa terjadi? Kenapa saya bisa hamil? 但是天使对她说， Dan malaikat berkata kepadanya, 在上帝的面前， di hadapan Tuhan, 没有一件事情是不可能的。 tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. 弟兄姐妹们， Jemaat yang 这个 terkasih, 也是上帝对我们今天所说的话。 ini juga adalah sebuah janji dari Tuhan kepada kita. 当我们在挂虑里面的时候， Ketika kita sedang khawatir, 上帝要我们依靠他， Tuhan mengajarkan kita untuk bersandar kepada 要 Dia, 相信他， harus percaya 因 kepadanya, 为在上帝的面前没有一件事是难成的， karena di hadapan Tuhan tidak ada yang susah, sulit baginya. 他会与我们同在。 Dia akan beserta dengan kita. 所以，因为玛利亚有信心， Karena Maria memiliki iman, 他就对天使说 sehingga dia berkata kepada malaikat, 我是上帝的仆人， saya adalah hamba Tuhan, 我要顺服上帝的旨意。 saya akan mentaati segala kehendaknya. 天使就离开他， Akhirnya malaikat meninggalkan dia. 但是玛利亚还是彷徨。 Tetapi Maria tetap mengalami rasa khawatir dan galau. 天使还没有离开他的时候， Ketika malaikat belum meninggalkannya 看到他彷徨，不知道要做什么， dan dia melihat Maria itu masih khawatir, masih takut, 天使就叫他去拜访他的亲戚，就是以利沙伯， dan malaikat menyuruh Maria untuk mengunjungi Elizabeth yang adalah saudaranya. 因为他也是透过一个神迹怀孕，怀了6个月的孕。 Karena Elizabeth pun mengalami hal yang sama, dia mengalami mujizat Tuhan karena lewat hamilnya. 所以刚才我们所念的经文告诉我们， Di dalam teks yang kita baca 39节，玛利亚就立刻去到以利沙伯那边。 di dalam pasal yang satu ayat yang ke-39 dikatakan bahwa Maria segera berangkat. 当玛利亚去找以利沙伯，她的感受，她的心有什么感觉？ Ketika Maria mengunjungi Elizabeth, apa yang dia rasakan? 圣经没有告诉我们， Di dalam Alkitab tidak dijelaskan, 但是我们的常识告诉我们， tetapi melalui pengetahuan umum kita bisa mengetahui 玛利亚最少有3个惧怕。 ada 3 hal yang ditakutkan oleh 她 Maria. 惧怕耶稣离开她， Dia takut akan ditinggalkan oleh Yusuf, 她惧怕破坏她家庭的名誉， dia juga takut mempermalukan nama keluarga. 她也是惧怕受到按照律法的刑罚， Dia juga takut mendapatkan hukum Taurat. 因为按照当时的律法，一个人犯奸淫会用石头打死。 Dan menurut hukum Taurat pada zaman itu, ketika seseorang berzina maka dia akan dirajam dengan batu hingga mati. 所以当玛利亚去找以利沙伯的时候， Sehingga ketika Maria mengunjungi Elizabeth, 很大可能她心里充满着忧虑惧怕。 dia penuh dengan rasa takut dan khawatir. 但是圣经告诉我们， Tetapi Alkitab berkata kepada kita, 她见到以利沙伯以后， ketika Maria mengunjungi Elizabeth dan menemukan Elizabeth, 她有
完全的改变， Dia mengalami perubahan 因为他能够赞美上帝。 karena dia bisa memuji Tuhan. 其实圣经也是没有告诉我们他的感觉是怎么样， Di dalam Alkitab juga tidak dibicarakan kepada kita bagaimana perasaan Maria 但 waktu itu. 是从路加福音第1章46到53节，我们念到， Di dalam Lukas pasal yang pertama hingga dari 43 hingga 53 kita bisa melihat 玛利亚唱了一首很美丽的诗， Maria menaikkan satu pujian yang indah. 在这一首诗里面，玛利亚赞美上帝， Di dalam pujian itu Maria memuji Tuhan. 她感谢上帝的恩典， Dia memuji akan anugerah Tuhan 因为拣选她卑微的一个女人， karena memilih dia menjadi hambanya. 她也是赞美上帝的伟大， Dia juga memuji akan kebesaran Tuhan. 她也是赞美上帝的良善， Dia memuji akan kebaikan 她 Tuhan. 赞美上帝用她的大能来拯救以色列人。 Dia juga memuji akan pertolongan Tuhan bagi orang-orang Israel. 因此，当我们看到玛利亚的赞美诗的时候， Ketika kita membaca pujian 我 Maria, 们就知道玛利亚不再忧虑了， kita bisa tahu bahwa Maria itu sudah terlepas dari rasa 她已 khawatir. 经得到一个释放。 Dia sudah melepaskan segala kekhawatirannya. 为什么她得到释放？ Kenapa dia bisa melepaskan segala 因为 kekhawatirannya? 她得到上帝的帮助。 Karena dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan. 所以，亲爱的弟兄姐妹们， Jemaat yang terkasih, 玛利亚她去找以利沙伯， Maria mengunjungi Elizabeth. 她带着忧虑的心去找以利沙伯， Dia dengan hati yang penuh dengan khawatir mengunjungi Elizabeth. 见到以利沙伯以后， Ketika bertemu dengan Elizabeth, 她得到释放。 dia mendapatkan kelepasan. 所以，从玛利亚的经验，我们也是学习2个功课。 Melalui pengalaman Maria, kita juga bisa belajar 2 hal. 我们怎么样离开我们心里的忧虑， Bagaimana kita bisa melepaskan rasa kekhawatiran kita 进到上帝赐给我们的平 dan 安。 masuk ke dalam damai sejahtera yang dianugerahkan Tuhan. 第一个功课， Pertama, 我们就是学习到群体的力量。 kita belajar bahwa kekuatan dari sebuah komunitas. 好像刚才我说的39节记载，玛利亚立刻去找以利沙伯。 Di dalam Lukas yang pertama 39 dikatakan bahwa Maria bergegas berangkat bertemu dengan Elizabeth. 她为什么这么快的去找以利沙伯？ Mengapa Maria begitu bergegas untuk mengunjungi Elizabeth? 很大可能她心里有一个很大的惧怕， Mungkin di dalam hatinya mengalami satu ketakutan yang sangat luar 一个 biasa. 很严重的忧虑， Dia memiliki rasa khawatir yang sangat-sangat. 心里有很难过的事情，她不知道要跟谁说，跟谁讲。 Di dalam hatinya tersimpan rasa khawatir dan tidak tahu di mana dia harus menceritakan. 因此，她去找以利沙伯。 Sehingga dia bergegas menuju bertemu Elizabeth. 当她见到以利沙伯以后， Dan ketika dia bertemu Elizabeth, 有2件很重要的事情发生。 ada 2 hal penting yang terjadi. 第一，玛利亚找到一个安全的地方来释放她心里的重担。 Maria mendapatkan tempat yang aman untuk menceritakan pergumulannya, melepaskan kekhawatirannya. 因为对一个姐妹来讲，怀孕是一件很私人的事情。 Karena hamil itu bagi seorang perempuan itu adalah satu hal yang sangat memalukan. 私人式的 personal， Adalah hal yang sangat personal. 不可以乱跟别人讲的。 Tidak bisa diceritakan kepada sembarang orang. 前几个月 Beberapa bulan yang 我去 lalu, 探访一个人， saya membesuk satu orang. 他说：“你可以为我的媳妇祷告吗？” Apakah Musa bisa mendoakan untuk menantu saya? 我的孩子跟他结婚几年还没有孩子， Anak saya dengan istrinya sudah menikah beberapa tahun 所以我就为他祷告。 dan belum mendapatkan anak, dan Musa akhirnya berdoa baginya. 过了几个月， Setelah beberapa bulan, 我就听到他的媳妇怀孕了。 saya mendengar bahwa menantunya sudah hamil. 他这个弟兄告诉我，我的媳妇怀孕了。 Dan suaminya ini berkata kepada Musa, 感 istri 谢 saya 主 sudah hamil. 谢谢牧师的祷告。他讲， Dia berkata, puji Tuhan Musa, istri saya sudah hamil. 后来他的孩子跟我说， Dan anaknya berkata kepada Musa, 牧师对不起， maaf sekali Musa, 我跟牧师讲一件事情。 saya ingin berkata sesuatu hal kepada 其实 Musa. 当牧师为我祷告的，是为我们祷告的时候， Ketika Musa berdoa bagi kami, 我太太已经怀孕了， sebenarnya istri saya sudah hamil. 但是我们不跟我们的父母亲讲。
tapi kami tidak menceritakannya kepada orang tua 所以 kami. 今天的人，这个怀孕是一个很私人性的事情， Sehingga hamil itu menjadi sebuah hal yang sangat personal. 不可以乱对别人讲的。 Dia tidak bisa sembarangan bercerita 尤 kepada 其这个 orang 玛 lain. 利亚，她怀孕是一件很特别的事情。 Terkhususnya Maria, dia hamil menjadi sesuatu hal yang sangat spesial sekali, 所以， khusus. 所以当她能够找到以利沙伯跟她说话的时候， Sehingga ketika dia bertemu dengan Elizabeth, dia bisa menceritakan setiap pergumulannya. 她就得到一个很大的释放。 Dia bisa melepaskan segala kekhawatirannya itu. 第二，以利沙伯也是跟玛利亚有同样的经验。 Hal yang kedua, Elizabeth memiliki pengalaman yang sama dengan Maria. 当玛利亚听到以利沙伯的经验的时候， Ketika Maria mendengarkan pengalaman Elizabeth, 就肯定她的信心， dia menguatkan imannya dia. 她更相信她会怀孕是圣灵的工作。 Dia semakin percaya bahwa dia akan hamil oleh karena karya Roh Kudus. 从以上的故事，我们学习到一个功课。 Melalui cerita ini kita bisa mempelajari. 其实很多时候，当我们面对事情的时候，面对问题的时候， Seringkali di dalam kehidupan ketika kita mengalami permasalahan atau pergumulan, 我们以为是我们自己一个人面对这个事情。 kita merasa diri kita sendiri yang menghadapi permasalahan itu. 其实，在我们周围里面，很多人也是跟我们有同样的经验。 Sebenarnya di sekeliling kita orang-orang juga mempunyai pengalaman yang sama. 所以，上帝要使用我们的经验来安慰我们周围的人。 Tuhan ingin memakai pengalaman kita supaya kita bisa menjadi berkat, menghibur setiap orang yang ada di samping bersama dengan kita. 上帝也是能够使用我们周围的人来安慰、帮助我们。 Demikian juga Tuhan akan memakai orang-orang yang di sekitar kita untuk menghibur kita. 所以，我们活在这个世界上， Sehingga kita hidup di dalam dunia 我们 ini, 需要别人的帮助， kita membutuhkan pertolongan dari orang 我 lain. 们也是需要帮助别人。 Kita juga perlu menolong orang lain. 当我们看玛利亚的故事， Ketika kita mendengar cerita Maria, 上帝不叫玛利亚你去祷告，单单祷告，祷告等上帝从天上把帮助降下来，没有这样。 Tuhan tidak hanya menyuruh Maria kamu berdoa saja dan menunggu pertolongan dari surga. 他叫他去找以利沙伯，以利沙伯会帮助他。 Tetapi Allah menyuruh dia untuk mengunjungi Elizabeth, bertemu dengan Elizabeth. 所以，亲爱的弟兄姐妹们， Jemaat yang 我 terkasih, 们生活里面祷告很重要， di dalam hidup kita berdoa itu sangat penting. 我们求上帝是很重要。 Kita memohon pertolongan Tuhan pun sangat penting. 但是很多时候，上帝就是透过我们周围的人来回答我们向他的祈求。 Tetapi seringkali juga Tuhan memakai orang-orang yang di sekitar kita untuk menjawab pergumulan kita. 上帝也是要使用你我来回答许多人我们周围的人的祈求。 Tuhan juga ingin memakai kita untuk membantu orang lain yang ada di sekitar kita. 所以，当我们生活里面面对问题， Sehingga ketika kita menghadapi masalah di dalam hidup ini, 我们需要别人的帮助， kita perlu pertolongan orang 我 lain, 们需要群体来帮助我们。 kita perlu bantuan dari komunitas. 我们感谢上帝， Kita bersyukur kepada 我们 Tuhan. 教会里面有很多的群体。 Gereja kita memiliki banyak 我也是 komunitas. 看到很多弟兄姐妹有在某某的还是各种各样的群体里面。 Saya melihat banyak jemaat yang memiliki komunitas. 我为着你们有群体感谢上帝， Saya bersyukur oleh karena Anda masuk di dalam komunitas-komunitas. 但是我也是知道很多弟兄姐妹在教会里面没有什么群体， Tetapi saya juga tahu bahwa beberapa orang di gereja juga tidak memiliki 来 komunitas. 教会自己一个人来， Datang sendiri ke gereja, 一个人坐在那边， duduk sendiri beribadah, 回家一个人回家， pulang lagi sendiri. 在教会里面没有认识什么人， Di dalam gereja tidak mengenal beberapa orang, 没有为什么人祷告， tidak pernah berdoa buat beberapa orang di gereja, 也是没有得到别人祷告的支持。 juga tidak mendapat dukungan doa dari jemaat. 这个当然不是上帝的旨意。 Ini juga bukan kehendak Tuhan. 上帝要我们在教会里面找到弟兄姐妹， Tuhan ingin kita di dalam gereja ini mendapatkan saudara-saudara. 就是好像玛利亚找到以利沙伯一样， Seperti Maria yang mendapatkan Elizabeth. 他们彼此帮助。
Mereka saling membantu 当他们一起帮助的时候， dan ketika mereka saling membantu, 他们就得到很大的释放。 mereka mendapatkan kelepasan. 讲到这里，我想弟兄姐妹应该做2件事情。 Saya sampai di sini saya ingin mengajak jemaat untuk melakukan 2 hal. 假如你们有群体， Jikalau Anda memiliki komunitas, 你不要单单关注自己群体的组员， Anda tidak hanya memperhatikan orang-orang yang ada di komunitas 我 Anda. 们要打开我们的眼睛， Kita harus membuka mata kita, 看我们周围还有很多人没有群体， melihat sekeliling kita siapa yang belum mendapatkan 带领他们 komunitas. 进入我们的群体， Ajaklah mereka untuk masuk ke dalam 使他们 komunitas, 也是能够得到力量。 sehingga mereka juga bisa mendapatkan kekuatan. 假如你还没有群体， Jikalau Anda yang belum memiliki 你要 komunitas, 你要努力去找一个群体。 Anda harus mencari sebuah komunitas. 可能你找有关我们教会里面有几个团契，很多团契，所谓团契的群体。 Anda bisa mencari melalui basis komisi, 儿童侍奉团契、少年、青年、姐妹，这个弟兄，还有夫妇团契，加了就是年长的弟兄姐妹们的团契。 Anda bisa ada beberapa komisi yang bisa Anda ikuti seperti komisi anak, remaja, pemuda, wanita, komisi pria, komisi pasutri, pasangan suami istri ataupun kaleb yang untuk orang yang lebih dewasa umurnya. 还是你可以找按照我们侍奉各种各样侍奉的群体。 Atau Anda juga bisa mencari melalui basis pelayanan. 弟兄姐妹们， Jemaat yang terkasih, 最主要的，你来到教会不可以单独你一个人， yang penting adalah Anda tidak boleh datang sendiri ke gereja, 因为上帝赐给我们许多的弟兄姐妹， karena Tuhan menganugerahkan banyak saudara bagi kita. 不单单要我们来到这边一起敬拜上帝， Dia tidak hanya menginginkan kita beribadah bersama-sama, 也是要我们一起帮助。 juga Dia menginginkan kita bisa saling menolong. 英文有一句俗语这么说： Ada sebuah pepatah dalam bahasa Inggris berkata, 假如你想跑得快，就单自的跑； jikalau Anda ingin berlari cepat, maka larilah sendiri. 假如你想跑得远，就在结伴的跑。 Jika Anda ingin berlari lebih jauh, maka larilah bersama-sama. 我们人生不是单独的跑得快的这个路程， Di dalam kehidupan kita tidak hanya berlari cepat, 我们 bukan 的 berlari 人生 cepat, 是很长很远的路程， karena perjalanan hidup kita itu sangat panjang. 所以我们需要我们周围有弟兄姐妹来帮助我们，来跟我们一起手牵手来奔跑我们世界的道路。 Karena itu kita butuh bersama-sama bergandengan tangan, berlari bersama dalam kehidupan ini. 所以弟兄姐妹们，我们第一个功课学习到的就是群体的力量。 Pelajaran pertama kita mendapatkan kekuatan dari komunitas. 第二个力量就是信心的力量。 Kedua adalah kekuatan iman. 信心是什么？ Apa itu iman? 信心就是在我们生活里面，上帝赐给我们超自然的因素。 Ini adalah sebuah unsur supranatural yang dianugerahkan oleh Tuhan. 在玛利亚跟伊丽莎白的故事里面，我们学习到有3个超自然的因素。 Di dalam perjumpaan Maria dan Elizabeth kita menemukan ada 3 hal supranatural. 第一就是伊丽莎白知道玛利亚怀孕。 Yang pertama bahwa Elizabeth itu tahu bahwa Maria hamil. 我们知道，当玛利亚去拜访伊丽莎白的时候， Kita tahu bahwa ketika Maria mengunjungi Elizabeth, 天使刚刚去见到玛利亚几天， malaikat baru saja beberapa hari memberitahu kepada 可能 Maria. 玛利亚自己还不肯定她怀孕。 Maria sendiri pun belum yakin bahwa dia hamil. 但是为什么伊丽莎白会知道她怀 Tapi 孕？ kenapa Elizabeth bisa mengetahui? 因为有圣灵的工作。 Karena ada karya Roh Kudus. 我们也是看到，当伊丽莎白听到玛利亚的声音的时候， Dan juga ketika Elizabeth mendengar salam Maria, 她在怀里的孩子就很高兴，因为圣灵的感动。 karena ketika Elizabeth mendengar salam dari Maria, bayi di dalam kandungannya dia melonjak. Dan itu merupakan gerakan Roh Kudus. 伊丽莎白也是称玛利亚为我主的母，我主的母亲。
Elizabeth juga menyebutkan Maria adalah ibu Tuhanku. 所以因为这个3个超自然的因素， Dari ketiga hal supranatural ini, 玛利亚的信心得到肯定。 Maria membangun imannya lebih kuat lagi, lebih kokoh. 她的信心是建立在上帝的信息可靠的这个因素里面。 Imannya Maria dibangun di atas dasar kesetiaan 弟兄 Allah. 姐妹，我们要从玛利亚学习。 Kita mau mempelajari lewat 我 Maria. 们说我们有信心， Kita bilang kita itu memiliki iman. 我们的信心的根基是什么？ Apa dasar iman kita? 我们的信心建立在什么事情上？ Iman kita dibangun di atas dasar apa? 很多时候，我们把我们的信心建立在我们周围的环境里面， Kita membangun iman atas dasar apa yang ada di sekeliling kita, 还是建立在我们的钱财里面， atau dibangun di atas dasar kekayaan kita, 还是建立在我们身体健康上？ atau di atas kesehatan kita. 我们知道这一切东西就是暂时的， Kita tahu bahwa semua hal itu hanyalah 会 sementara. 改变的。 Itu bisa berubah. 假如我们建立在这一些的东西上，我们有一天会失望。 Jika iman kita dibangun di atas dasar hal-hal yang sementara ini, maka kita akan mengalami kekecewaan. 玛利亚把她的信心不是建立在生活的情况上， Maria tidak mendasarkan imannya atas situasi. 但是她把她的信心建立在上帝的信实上。 Dia membangun imannya atas dasar kesetiaan Allah. 她相信上帝是良善的， Dia percaya bahwa Allah itu baik. 上帝是照顾她的， Dia percaya Allah itu menjaga dia. 当上帝也是能够帮助她， Dan dia yakin bahwa Allah itu sanggup untuk menolongnya. 上帝也是肯定会为她开一条道路。 Dan dia percaya bahwa Allah akan membuka jalan baginya. 她透过这个信心就能够克服她心里的惧怕跟忧虑。 Melalui iman dia percaya dan dia bisa mengalahkan akan kekhawatirannya dia. 其实，当我们把玛利亚的故事念下去的时候， Kalau kita membaca kembali dan membaca terus kisah Maria, 当玛利亚到这个时候， saat Maria sampai di saat ini, 她的问题，她的这个生活里面的问题还没有解决， sebenarnya permasalahan Maria itu belum selesai. 因为圣经在56节告诉我们，玛利亚住在以利沙伯的地方有3个月的时间。 Di dalam Alkitab kita mengetahui bahwa Maria tinggal 3 bulan lamanya di rumah Elizabeth. 3个月以后，她才回家。 Dan 3 bulan kemudian dia baru pulang ke rumah. 3个月以后，她才能够肯定她已经怀孕了。 Dan 3 bulan sudah meyakinkan bahwa dia itu sudah hamil. 因为当她刚刚去找到以利沙伯的时候，她可能自己也不肯定她怀孕不怀孕。 Ketika Maria mengunjungi Elizabeth, dia masih belum yakin bahwa dia itu hamil. 3个月以后，她肯定怀孕。 3 bulan kemudian dia sudah yakin bahwa dirinya hamil. 她最大的问题就是在这边， Dan permasalahan terbesarnya adalah di sini. 因为她怀孕，耶稣还不知道她怀孕。 Dia hamil tetapi Yusuf belum mengetahuinya. 所以我们从这里学习一个很重要的问题： Kita bisa belajar hal yang penting dari sini. 什么是信心？ Apa itu iman? 信心就是相信上帝会解决我们的问题。 Iman itu adalah percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dan membuka jalan bagi kita. 虽然在目前现在我的问题还没有解决， Walaupun sampai sekarang masalah itu belum selesai dan masih ada masalah, 玛利亚对上帝有信心， tetapi Maria itu percaya kepada 上 Tuhan. 帝会帮助她。 Dia percaya Tuhan akan menolong dia. 但是事实上，她的问题还没有解决。 Walaupun kenyataannya permasalahan Maria belum selesai. 3个月以后， 3 bulan kemudian 她告诉耶稣， dia berkata kepada Yusuf, 假如耶稣不接纳怎么样？ bagaimana kalau Yusuf tidak menerima dia? 耶稣会跟他离婚， Apakah Yusuf akan menceraikannya, 赶他走。 mengusir dia? 假如耶稣不接纳他的时候， Jikalau Yusuf tidak menerima dia, 他就面对最大的危险， dia akan mengalami ancaman bahaya yang lebih besar. 他就变成一个犯奸淫的女人， Dia menjadi wanita yang berzina. 用石头来打死。 Dia akan dirajam dengan batu. 我们知道马太福音1章18、19节告诉我们， Di dalam Matius pasal yang pertama 18 hingga 19, 当耶稣知道玛利亚怀孕， Yusuf mengetahui bahwa Maria itu hamil. 开始他不接受， Dia mulai tidak bisa menerima. 他要离开他的未婚妻。 Dia ingin meninggalkan Maria. 但是我们知道，
Tetapi kita tahu 在这里上帝插手， Kita tahu bahwa di dalam hal ini Allah intervensi. 上帝借着梦来告诉耶稣，玛利亚怀孕是因着这个圣灵的工作。 Allah intervensi melalui mimpinya, dia berkata kepada Yusuf bahwa Maria hamil karena karya Roh Kudus. 是最后耶稣能够接受玛利亚。 Sehingga pada akhirnya Yusuf bisa menerima Maria. 弟兄姐妹，从这里我们学习到什么功课？ Jemaat yang terkasih, di dalam hal ini kita bisa 我们 belajar. 的生活里面需要信心， Kita dalam hidup ini kita butuh iman. 信心不单单接受上帝为我们解决我们的问题， Iman itu tidak hanya menerima ketika Tuhan membantu kita, menolong kita menyelesaikan masalah. 信心不建立在我们周围的情况上， Iman itu tidak dibangun di atas dasar bahwa sekeliling kita baik-baik saja. 我们信心是建立在上帝的信实。 Kita membangun iman atas dasar kesetiaan Allah. 所以我们的信心的内容是我们相信上帝是良善的上帝， Di dalam iman kita percaya bahwa Tuhan itu baik. 上帝是全能的上帝， Dia adalah Allah yang maha kuasa. 上帝是与我们同在的上帝。 Allah adalah Allah Immanuel yang beserta dengan 所以 kita. 无论我们发生什么，生活里面发生什么事情， Sehingga di dalam kehidupan kita berbagai masalah pun yang terjadi, 上帝是信实可靠的上帝。 Dia adalah Allah yang setia dan bisa kita 当 sandang. 我们交托于上帝的时候， Sehingga sewaktu kita berserah kepada Tuhan, 我们就得到平安。 kita mendapatkan damai sejahtera. 虽然我们的问题还没有得到解决， Walaupun masalah kita belum 就 terselesaikan, 是好像玛利亚还没有告诉耶稣她已经怀孕了。 seperti Maria yang belum memberitahu Yusuf tentang permasalahan 虽然 hamil dia, 好像我们的问题没有出路， seperti kelihatannya permasalahan kita belum nggak ada jalan keluar. 就是好像耶稣要把她玛利亚丢弃。 Seperti Yusuf juga yang akan menceraikan Maria, 我们相信上帝会插手， kita percaya bahwa Tuhan akan turut campur tangan. 上帝不会太迟的插手， Dia tidak akan terlambat. 上帝会给我们开路， Dia akan membukakan jalan bagi kita. 就是好像上帝透过梦使耶稣知道玛利亚是因着圣灵的工作怀孕。 Seperti Allah mengintervensi melalui mimpinya kepada Yusuf dan memberitahukan Yusuf bahwa Maria hamil karena pekerjaan Roh Kudus. 所以弟兄姐妹们， Jemaat yang terkasih, 今天你我的生活怎么样？ bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? 假如你有问题，上帝为你们解决， Jikalau Anda memiliki masalah dan Tuhan membukakan jalan bagi 我们要 Anda, 感谢上帝。 kita bersyukur kepada Tuhan. 但是，假如你有问题，上帝还没有帮你解决的时候， Dan ketika permasalahan Anda belum terselesaikan, 你还是要相信依靠上帝， Anda harus tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. 因为信心带领我们知道上帝必定会给我们开一条出路。 Karena iman kita bisa percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dan membukakan jalan bagi kita. 我们信心相信上帝，就是我们交托于上帝， Karena iman kita bisa berserah kepada Tuhan. 就是好像在彼得前书第5章第7节告诉我们： Seperti 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 berkata demikian. 你要把一切的忧虑、一切的惧怕卸给上帝，卸给神，因为他顾念你们，顾念我们。 Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah sebab Ia memelihara kamu. 交托是什么？ Apa itu berserah? 交托就是把我们的问题、把我们的难题、把我们的重担交给上帝。 Berserah itu artinya kita menyerahkan segala beban kita, segala permasalahan kita kepada Tuhan. 相信上帝会给我们开一条出路。 Dan kita percaya bahwa Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. 虽然好像玛利亚她的问题还没有解决， Seperti Maria yang masalahnya sepertinya belum 我 selesai. 们知道最后上帝必定为我们开路。 Dan kita percaya bahwa pada akhirnya Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. 这个是叫做信心。 Ini adalah iman. 但愿我们从玛利亚的生活里面学习， Melalui kiranya kita bisa belajar melalui kisah Maria. 我们面对问题， Ketika kita mengalami masalah, 心里惧怕， kita memiliki rasa 我 takut, 们向上帝祷告， kita berdoa kepada 我 Tuhan. 们交托于上帝。 Kita berserah kepada Tuhan. 上帝会差派我们周围的人，我们的群体
来帮助我们。 Dia akan mengutus orang-orang yang di sekitar kita, komunitas kita untuk menolong kita. 上帝会按时的插手在我们的问题里面， Dia akan turut campur tangan dan tidak akan terlambat. 因为他关怀我们， Karena dia peduli kepada 他 kita. 是良善的上帝， Dia adalah Allah yang baik. 他也是全能的上帝， Dia juga adalah Allah yang maha 他 kuasa. 必定为我们开路。 Dia akan membukakan jalan bagi kita. 上帝祝福我们， Tuhan Yesus memberkati. 我们低头祷告。 Kita berdoa. 但愿上帝帮助我们， Kiranya Tuhan menolong kami. 学习好像玛利亚， Seperti Maria belajar dari Maria. 继续的相信上帝， Terus bersandar percaya kepada Tuhan. 依靠上帝。 Bersandar kepada 虽然 Tuhan. 好像我们的问题没有出路， Walaupun masalah kami kelihatannya tidak ada jalan keluar, 但是我们相信在上帝的面前没有难成的事情。 kami percaya di hadapan Tuhan tiada ada hal yang mustahil. 求上帝赐给我们这样的信心。 Kiranya Tuhan menganugerahkan iman seperti ini kepada kami. 祷告感谢奉主耶稣基督的名， Bersyukur kepada Tuhan. 阿门。 Amin.